Yas'al an qaulil qail al-madad ya Rasulullah, al-madad ya Rasulullah. Fi hadhihi al-ayat muntashirah fi TikTok wa fil media hadha. ما يمكن هذا المدد من تطلب من الله من رسول الله، المدد تطلب فقط من الله. كيف هذا لا يجوز مدد يا رسول الله بمعنى نطلب المدد من النبي. قال الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هؤلاء من هؤلاء، يمد هؤلاء من هؤلاء، وهذا العطاء من الله. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله يعطي. فنحن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يقولون في شرح هذا الحديث كل الأشياء المعنوية الله سبحانه وتعالى لا يعطيك مباشرة، يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حي في قبره، يعطيها للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، والنبي هو الذي يقوم بالقسمة ويوزعها للناس. وإن كان عليه أفضل الصلاة والسلام الآن في قبره فإنه حي في قبره، ولهذا قال في الحديث الصحيح إنما أنا قاسم والله يعطي. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kullan numiddu haula'i min haula." Semua di antara mereka itu kami berikan madad, kami berikan pertolongan daripada mereka kepada mereka, min haula. Kami berikan pertolongan kepada mereka daripada orang yang lain. Maknanya apa hadirin hadirat? Madad daripada makhluk kepada makhluk yang lain, Allah SWT yang jadikan hadirin hadirat. Dan di dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda, "Innama ana qasim wallahu huwal mu'ti." Saya ini adalah yang mengagih-agihkan. Saya ini yang memberikan. Pemberi yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengagihkan atau tidak? Nabi mengagihkan. Ini dalam hadis Nabi SAW, saya yang mengagih-agihkan, saya yang memberikan, tapi walaupun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kata para ulama, segala perkara al-asya' al-ma'nawiyah, perkara ma'nawi. Ma'nawi itu apa dia? Iman, ilmu, takwa, yakin sama Allah, betul tak? Cinta dunia hilang, itu namanya al-asya' al-ma'nawiyah. Semua perkara-perkara al-asya' al-ma'nawiyah yang Allah SWT berikan kepada kita, itu tidak ada Allah bagi direct terus, tak ada. Melainkan semua daripada melalui saluran baginda Rasulullah SAW. Kalau hari ini kamu dapat ilmu, kenapa? Karena melalui Rasulullah bagi doa untuk kamu dapat ilmu. Iman pun begitu juga, Allah yang bagi. Karena itu bersandarkan pada hadis Nabi SAW, "Innama ana qasim," sesungguhnya saya yang mengagih-agihkan, Allah yang memberikan. Hadirin hadirat, juga akidah kita, Nabi SAW itu hayyun fi qabrih. Baginda masih lagi hidup di dalam pusara baginda Nabi, tak pernah mati walaupun sedetik. Seperti mana ketika beliau hidup, beliau mengagih-agihkan karunia maknawi daripada Allah kepada hamba-hamba Allah, begitu pula saat ini pun di alam kubur beliau lagi masih mengagih-agihkan karunia maknawi daripada Allah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada masalah bagi kita al-madad ya Rasulullah, saya iman, saya lemah ya Rasulullah, madad bantuan paduka ya Rasulullah, bagikan saya tambahan iman yang Allah berikan melalui paduka ya Rasulullah. Tak ada masalah hadirin. من حيث الجواز يجوز، ولكن نحن نقول الأفضل في هذا الزمان كل مسألة فيها خلاف نتركها. كل مسألة تختلف فيها الطائف نتركها، لأننا نحن المسلمين تعبنا من الخلاف وانشغلنا بالخلاف وتركنا الدين، تركنا الأصل، تركنا التفرغ لعبادة الله، تركنا التفرغ لقراءة القرآن، تركنا التفرغ لذكر الله، وانشغل المسلمون بعضهم ببعض بكل واحد يرد على الآخر. فإذا استطاع المسلمون يتركون كل مسألة فيها خلاف بقدر الاستطاعة، يتركونها حتى نرجع بعد ذلك نشتغل بعبادة الله جميعا، المعترض وغير المعترض. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah, kalau cerita boleh ya boleh, tak ada masalah. Madad itu tak ada masalah. Cuma dari segi afdal, pada zaman kita ini yang afdal kata Tuan Syekh, baik tak payah baca tu. Sebaik-baiknya yang afdalnya tak payah baca. Kenapa hadirin hadirat? Kerana kita pada hari ini dah penat dah asyik berbalah je sama kita. Ini kata syirik, ini kata tak syirik, ini kata boleh, ini kata tak boleh. Jadi untuk perkara-perkara yang khilaf, perkara-perkara yang menimbulkan perbalahan, sebaiknya kita tinggalkan saja. Kita penat dah asyik berbalah, sedangkan kita telah meninggalkan tujuan utama kita,
mengosongkan diri kita hanya untuk ibadah kepada Allah, hanya untuk memikirkan agama ini. Kita tinggalkan benda yang sangat wajib hanya kerana perkara-perkara remeh-temeh perbalahan yang terjadi di kalangan kita. Tak pernah habis-habis hadirin hadirat. Jadi sebaik-baiknya bagi yang bagi yang mu'tarid, yang mengiktirad ataupun yang tidak, maka tinggalkan perkara-perkara yang menjadikan perbalahan. Kita kosongkan. Mari ayo tinggalkan perdebatan ini, tinggalkan perkara-perkara yang kita tak sefaham. Masing-masing habiskan waktu kita untuk banyak baca Quran, banyak ibadah sama Allah, banyak berzikir sama Allah. Ini lebih penting daripada asyik berbala tak habis-habis. Tuan-tuan nak type, oh ini kata syekh boleh, ini kata ustaz boleh, ini kata tak boleh. Habis-habis type tu dah buang waktu. Daripada kau buang waktu tu, baik kau ngaji Quran khatam berapa kali tu boleh. Zikir lagi banyak, lebih afdal daripada kita berbala-bala sama kita. Kerana itu saya tidak timbul perbalahan, tinggalkan perkara-perkara khilaf, kata Tuan Syekh. Itu yang lebih afdal walaupun hukumnya boleh. لأن من أشد الناس فرحا بخلاف المسلمين في هذه المسائل العلمية. أشد الناس فرحا الشيطان أولا، والثاني الكفار. الكفار يعلمون أننا مختلفون في مسائل ليست مهمة، فهم عندهم فرح شديد لأن المسلمين لن يتفرغوا لقتال الكفار ولا الاهتمام بنشر الدين. ولهذا كما تشاهدون في غزة، لماذا غزة متروكة؟ لماذا تركها المسلمون؟ أنه لا زالوا إلى الآن مختلفين، هل يجوز نصرة غزة أم لا؟ Jadi hadirin hadirat, bila kita masih terus berbala atau buat benda-benda yang menyebabkan perbalahan di kalangan masyarakat Islam, hadirin hadirat, siapa yang paling gembira, siapa yang paling seronok perbalahan umat Islam? Setan nombor satu, kata Tuan Syekh. Dan nombor dua yang paling seronok bila tengok umat Islam berbalas sama mereka untuk ini adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir, Zionis, tuan-tuan, Yahudi, paling seronok tu. Mereka tahu umat Islam selalu berbalas dan mereka berbalas untuk perkara-perkara yang kecil, sehingga dengan sibuk berbalas dengan perkara-perkara furu'iyah, furu' ini, akhirnya mereka tinggalkan apa dia? Qitalul kufar, melawan orang kafir Yahudi. Mereka tinggalkan Nasruddin, ramai-ramai tak nak sibuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan dakwah Islam, hanya sibuk berbalas-balas sama mereka, hadirin hadirat. Gara-gara khilaf-khilaf ini yang menyebabkan orang-orang kafir gembira, hadirin hadirat. Sehingga kita tengoklah akibatnya hari ini orang Gaza dibantai, dibunuh, dianiaya oleh orang-orang kafir, tapi umat Islam masih sibuk. Oh ini madat cilik, oh ini madat tak boleh dah. Sibuk aja. Tak ada siapa pun untuk memikirkan betapa dahsyatnya orang kafir telah menganiaya umat Islam. Ini mereka, kerana itu mereka gembira bila melihat umat Islam berbalah untuk perkara-perkara furu'iyah seumpama ini. الحاضرون يعرفون أن فتاوى لنصف العلماء أو تقول ثلث العلماء من المسلمين عندهم فتاوى بحرمة نصرة غزة، ما يجوز حرام. ولماذا؟ لأنه يوجد بين هذه الدول المجاورة لإسرائيل موجود عندهم اتفاق بينهم وبين إسرائيل. هل يتصور هذا؟ فتوى حرمة مناصرة غزة، حرمة مناصرة المسلمين، يعني جواز قتل الغزاويين يقتلون بفتاوى المسلمين. كيف وصلنا إلى هذه الدرجة؟ كيف صار المسلمين يختلفون؟ هذا سببه الترتيبات التي عملها اليهود بنشر الخلاف بين المسلمين في المسائل الفرعية، وهذه لا يمكن أن تكون صدفة. أموال يصرفونها الكفار ليشغلون المسلمين بالخلافات فيما بينهم حتى لا نتفق بعد ذلك على أن يكون عدونا الشيطان أو الكافر. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah, tuan-tuan yang ada dalam majlis ini tahu tak? Di sebahagian negara-negara Arab separuh fatwa, bahkan mungkin 1/3 fatwa, ulama-ulama ada yang berfatwa haram membantu umat Islam di Gaza. Tahu tak tuan-tuan? Terjadi tuan-tuan. Kita kat Malaysia alhamdulillah, ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita orang-orang baik, berada di pihak yang benar, membela umat Islam di Gaza. Tapi di sebagian negara-negara Arab, separuh ulama dia atau 1/3 ulama-ulama ni paling kurang memfatwakan haram tolong umat Islam di Gaza. Dengan berbagai-bagai alasan ini, alasan itu, kata ini bukan perjuangan agama, ini perjuangan politik, ini perjuangan dan lain-lain tuan-tuan. Macam-macam. Kenapa hadirin-hadirat? Rupa-rupanya bila diteliti, golongan-golongan mereka, ulama-ulama mereka itu ada ittifaq, ada persamaan, ada perjanjian, ada persepakatan sesama mereka dengan orang-orang Yahudi, tuan-tuan. Sesama orang-orang ya Yahudi. Akhirnya apa dia? Bermakna apa dia? Boleh hukumnya membunuh orang-orang Gaza, halal darah, tak apa. Sampai tahap macam tu fatwa mereka, hadirin hadirat. Dan haram umat Islam lain membantu orang-orang ni. Hadirin hadirat, begitu teruknya.
Begitu teruknya ilmuwan di sana, tuan-tuan. Masyarakat Islam di sana, di Timur Tengah ada. Kenapa? Hal ini terjadi kerana kita masing-masing duk sibuk dengan perkara-perkara furu'iyah. Tapi perkara-perkara usul, perkara-perkara yang sangat penting dalam agama, masing-masing tak peduli hadirin hadirat. Ini terjadi hadirin hadirat bukan secara sudfah, secara kebetulan. Tidak. Ini terjadi memang kerana ada tangan-tangan gaib yang memang menjalankan, ada plan untuk jadikan umat Islam seumpama itu. Mereka akan bersibuk-sibuk, berbala-bala sama mereka untuk perkara-perkara furu'iyah. Tapi benda yang sangat penting dalam agama mereka, mereka boleh lalai kerana sibuk benda-benda kecil, tuan-tuan. Dikatakan oleh Tuan Syekh bahawa banyak orang kafir, bahawa banyak orang Yahudi telah keluarkan harta yang banyak, ciptakan golongan itu, ciptakan golongan ini, ciptakan golongan Wahabi, ciptakan golongan ISIS, ciptakan golongan itu, supaya mereka berbala-bala sama mereka. Bukan free, duit yang banyak mereka korbankan supaya terjadilah perpecahan di kalangan umat Islam, sehingga dengan pelbagai-bagai perkara kecil pun mereka boleh berbalas sama mereka, sehingga mereka melupakan ada umat Islam di Gaza sedang dibantai, hadirin hadirat, dan begitulah seterusnya dan seterusnya.